Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio and Exploration dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh, hos anda. Hari ini saya bawakan anda kepada sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam, iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak skip iklan ketika menonton video di channel ini. Subscribe channel ini kepada yang belum subscribe dan share video ini, semoga ramai yang akan dapat manfaat, dan pastikan anda menonton video ini sampai habis supaya anda faham secara menyeluruh berkenaan sejarah yang ingin disampaikan. Negeri Perak merupakan negeri yang menyimpan banyak kisah misteri. Bukan sekadar dari cerita rakyat, malah terdapat kisah misteri yang paling misteri sehingga kini masih tidak dapat dirungkai. Kisah yang dimaksudkan ialah di mana Sultan Perak kedua, iaitu Sultan Mansur Shah I, didapati hilang di dalam masjid ketika menunaikan solat Jumaat pada tahun 1577. Mengikut cerita yang diperturunkan, baginda yang sedang mengerjakan solat Jumaat di Masjid Kota Lama Kanan tiba-tiba hilang, dan setelah sekian lama tanpa kabar berita, akhirnya rakyat menganggap bahawa Sultan Mansur Shah I telah mangkat. Sejak itu, baginda digelarkan sebagai marhum Kota Lama Kanan oleh penduduk setempat. Sultan Mansur Shah I tidak mempunyai makam, melainkan batu peringatan yang diceritakan tadi. Batu peringatan berbentuk sebuah batu nisan telah diletakkan di saf paling hadapan di dalam Masjid Kota Lama Kanan oleh Sultan Idris Murshidul Azam Shah I, iaitu Sultan Perak ke-28. Dikatakan di sinilah tempat terakhir baginda dilihat sebelum hilang. Disebabkan batu tanda ini, segelintir orang luar menggelar masjid ini sebagai Masjid Keramat. Sultan Mansur Shah I telah diputerakan di Bentan, Riau, iaitu pada zaman pemerintahan Sultan Melaka, Sultan Mahmud Shah di Riau selepas kekalahan Melaka ke tangan Portugis. Ayahandanya Sultan Muzaffar Shah I berkahwin dengan Tun Terang pada tahun 1524. Raja Muzaffar berhijrah ke Kampar, iaitu sebuah tempat di Kepulauan Sumatera, bersama-sama keluarganya dan ayahandanya, iaitu Sultan Mahmud Shah, yakni bekas Sultan Melaka, pada tahun 1526. Setelah kemangkatan Sultan Mahmud Shah, Raja Muzaffar Shah datang ke negeri Perak dan dirajai oleh orang-orang Perak dan menggunakan gelaran Sultan Muzaffar Shah I. Pada tahun 1549, setelah 21 tahun lamanya memerintah, maka dikatakan Sultan Muzaffar Shah mangkat di Tanah Abang, yakni Teluk Bakong, Lambur Kanan di daerah Perak Tengah, dan digantikan pula oleh puteranya, iaitu Raja Mansur. Baginda menggunakan gelaran Sultan Mansur Shah I dan dilantik menjadi Sultan Perak yang kedua. Baginda bersemayam di suatu tempat di tepi Sungai Perak bernama Kota Lama Kanan, dan menurut cerita orang-orang tua dari generasi ke generasi, menyatakan tempat yang lebih tepat dikatakan baginda bersemayam pada zaman dahulu adalah di Kampung Kandang, dekat dengan Kota Lama Kanan. Mengikut riwayat raja-raja negeri Perak, Sultan Mansur Shah I lah yang telah menentukan sempadan di sebelah utara negeri Perak dengan negeri Siam. Ketika itu, baginda diiringi oleh bendahara Megat Terawis telah mudik ke Ulu Perak dan menetapkan di sebelah utara negeri Perak dengan negeri Siam. Sempadan itu bertandakan sebuah batu bernama Tapung yang dijadikan sempadan dan dinamakan Batu Belah, kerana kononnya batu itu boleh dibelah oleh baginda dengan pedang baginda sendiri. Perjanjian itu telah dipersetujui oleh Raja Negeri Siam hingga ke akhir tahun Masihi ke-18. Hasil daripada biji timah, kerajaan Perak menjadi kaya.
Orang-orang Siam telah menyerang atas kekayaan tersebut, mengakibatkan kekalahan di pihak kerajaan Perak, dan pembantu baginda Raja Ali telah terbunuh. Negeri Perak terpaksa menghantar bunga emas pada tiap-tiap tahun kepada kerajaan Siam sebagai ufti dan membenarkan mereka memberi timah tanpa sebarang cukai. Sultan Mansur Shah telah mangkat di negeri Perak pada tahun 1577. Kemangkatan baginda tidak diketahui dengan sahnya kerana hilang semasa menunaikan solat Jumaat. Batu nisan ini merupakan sebuah nisan yang dipasang dengan perintah Sultan Idris Murshidul Azam Shah, Sultan Perak ke-28 yang memerintah dari tahun 1887 sehingga 1916 bagi memperingati Sultan Mansur Shah yang hilang ketika menunaikan fardu Jumaat di masjid itu. Terdapat juga versi lain tentang kisah ini. Kononnya ada yang mengatakan Sultan Mansur Shah diculik. Kisahnya begini. Tidak lama selepas Siam menyerang, negeri Perak diserang lagi, dan kali ini dari Aceh pula, yang diperintah ketika itu oleh Sultan Ali Rayat Shah kerana membalas dendam terhadap Angkatan Perang Perak yang menolong kerajaan Johor mengalahkan Angkatan Perang dari kerajaan Aceh pada tahun 1545. Di atas kekalahan negeri Perak, Sultan Mansur Shah beserta isteri dan anak-anaknya dibawa ke Aceh. Sesampai baginda di Aceh, putera sulung baginda iaitu Raja Alauddin Mansur Shah dapat menambat hati puteri Sultan Ali Rayat Shah. Maka Raja Alauddin Mansur Shah dikahwinkan dengan puteri Raja Aceh itu. Di atas terjalinnya perhubungan kekeluargaan itu, Sultan Mansur Shah dihantar pulang sendirian untuk merajai kembali negeri Perak. Ketika Raja Alauddin Mansur Shah diangkat menjadi Sultan Aceh bagi menggantikan bapa mertuanya yang telah mangkat, Raja Alauddin Mansur Shah telah mengarahkan beberapa tentera Aceh menculik ayahanda baginda iaitu Sultan Mansur Shah untuk dibawa ke Aceh. Di sinilah yang dikatakan Sultan Mansur Shah diculik. Tetapi yang peliknya, baginda diculik oleh anaknya sendiri. Versi ini pada pendapat saya agak pelik dan tidak masuk akal, agak janggal untuk diterima. Dikatakan semasa penculikan Sultan Mansur Shah, semua jemaah ketika itu telah dipukau hingga tiada siapa yang perasan baginda diculik. Namun, tiada siapa yang dapat memastikan kesahihan cerita tersebut. Di sebalik kisah batu nisan dalam masjid, ada beberapa kisah lain berkaitan masjid lama ini, di mana masjid ini pernah dibakar oleh penjajah Inggeris sekitar tahun 1875 sehingga 1876 ketika Perang Perak meletus. Masjid ini turut terlibat dengan kisah banjir besar yang melanda pada tahun 1957. Dikatakan ketika banjir besar melanda, limpahan air Sungai Perak telah menenggelamkan kawasan sekitar. Tetapi anehnya, hanya masjid ini yang tidak ditenggelami air. Ia menjadi tempat penduduk kampung berteduh daripada banjir besar yang menenggelamkan rumah mereka ketika itu. Selain itu, ada satu lagi kisah misteri yang berlaku pada tahun 2007. Ketika itu, datang orang luar solat di masjid ini. Selepas solat, dia merakamkan gambar sekitar masjid sebagai kenang-kenangan. Setelah dibelik gambar-gambar yang diambilnya, dia terkejut apabila melihat sesuatu yang agak pelik dalam salah satu gambar tersebut. Dalam gambar itu, di bahagian atas bumbung masjid, ada bayangan lembaga seakan-akan manusia yang berpakaian seperti pahlawan Melayu zaman dulu, siap berkeris. Gambar tersebut dikatakan pernah ditunjukkan pada kariah masjid. Dikatakan memang jelas kelihatan bayangan seakan-akan pahlawan dalam gambar tersebut. Mereka masing-masing tertanya-tanya, siapa agaknya jelmaan dalam gambar itu yang kekal misteri sehingga kini? Apakah sebenarnya misteri ini? Sehingga kini masih kekal misteri yang tidak terjawab. InsyaAllah, dalam video ini, saya dan Puak Ita akan merungkai misteri ini secara batin.
Apa yang akan saya sampaikan ini hanya untuk menyampaikan amanah besar yang diberikan oleh Allah kepada kami untuk disampaikan kepada umum, terutama rakyat negeri Perak, supaya mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Terpulang kepada anda, sama ada ingin percaya ataupun tidak penerangan maklumat dari sumber batin ini. Tetapi sesungguhnya kekuasaan Allah meliputi segalanya dan melampaui batas akal fikiran manusia. Jika Allah berkehendakkan sesuatu, maka jadilah ia. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah kehilangan Sultan Mansur Shah I, iaitu Sultan Perak kedua, adalah memang benar-benar terjadi pada tahun 1577, di mana baginda Sultan sedang menunaikan solat Jumaat di sebuah masjid, iaitu di Masjid Kota Lama Kanan Perak. Kataan yang sesuai untuk kejadian ini adalah baginda Sultan tiba-tiba gaib, di mana tidak ada jejak langsung ketika kehilangan baginda, sama ada dicolik atau dilarikan. Tiada langsung apa-apa tanda atau kesan. Kenyataan bagi versi di mana baginda Sultan dicolik dan dibawa ke Aceh adalah tidak benar sama sekali. Mungkin itu hanya pandangan atau cakap-cakap orang sahaja pada ketika itu. Inilah sebenarnya yang terjadi. Baginda Sultan sedang duduk di saf hadapan. Baginda sendiri tiba-tiba terpinga-pinga dan terus bangun melihat kawasan di sekelilingnya kerana didapati baginda Sultan telah berada di dalam kawasan hutan. Baginda sendiri terkejut. Kenapa dirinya tiba-tiba berada dalam hutan sedangkan tadi baginda Sultan berada dalam masjid? Perkara ini sangat menghairankan baginda Sultan. Peristiwa ini sangat pelik, tetapi ia benar-benar terjadi pada diri Sultan Mansur Shah I. Baginda tidak pernah menyangka perkara ini terjadi kerana ini sangat mustahil dan di luar akal fikiran manusia. Selepas beberapa ketika itu, baginda Sultan melalui laluan Nai yang ada di hadapannya. Sepanjang perjalanan itu, baginda Sultan dapat tahu bahawa baginda berada di sebuah gunung dan kemudian ketika sampai di ketinggian gunung tersebut, baginda Sultan telah disambut oleh orang ramai yang berjubah putih dan berserban, anggaran dalam ratusan orang. Lalu baginda Sultan diberitahu oleh salah seorang yang berjubah putih tersebut bahawa baginda Sultan telah dipilih oleh Allah untuk gaib, iaitu dalam bentuk roh yang tidak berjasad dari pandangan mata manusia, dan dipilih menjadi ketua para wali di Gunung Jerai. Baginda jugalah yang sebenarnya menjaga Gunung Jerai sehingga kini dari kerosakan seperti kemusnahan dari tangan-tangan manusia dan kemaksiatan. Sebab itu kita kerap dengar kisah misteri dan mistik di Gunung Jerai, kan? Baginda Sultan dipilih kerana sikap waraknya ketika menjadi pemerintah di Perak dan sentiasa utamakan agama dalam kehidupannya, juga menghormati para ulama. Baginda Sultan seorang yang sangat baik dan merendah diri selain saling bantu-membantu sesama umat. Sebenarnya memang benarlah seperti yang diperkatakan bahawa Gunung Jerai di Kedah itu adalah tempat suci untuk beribadat bagi umat Islam dan juga tempat berkumpulnya para wali dan ulama di sana, sama ada yang nyata atau gaib. Saya percaya semua ini adalah perancangan Allah untuk persediaan di akhir zaman nanti bagi menentang Dajjal dan tentera-tenteranya. Di atas Gunung Jerai terdapat menara dan bekas tapak masjid. Di sekitar situlah baginda berada. Sekiranya anda ke sana dan terlihat kelibat seorang berserban putih, berjubah putih, berjanggut hitam sejengkal dan berwajah dalam lingkungan 30-an, itulah baginda Sultan, insya-Allah. Mungkin ada yang tertanya-tanya, di mana jasad baginda pergi? Jawapannya ialah, kita imbau kembali kisah yang diceritakan tadi di mana misteri yang berlaku pada tahun 2007. Ketika itu, datang orang luar solat di masjid itu. Selepas solat, dia merakamkan gambar sekitar masjid sebagai kenang-kenangan. Dalam gambar itu, di bahagian atas bumbung masjid, ada bayangan lembaga seakan-akan manusia yang berpakaian seperti pahlawan Melayu zaman dulu, siap berkeris. Itulah sebenarnya jasad baginda Sultan yang Allah gaibkan dari pandangan manusia. Hanya yang terpilih saja dapat menyaksikan keajaiban tersebut. Menerusi komunikasi secara batin, baginda Sultan mengakui bahawa
memang baginda Sultan ketika itu berpakaian berbaju Melayu, siap berkeris, bertanjak dan bersampin. Jadi kesimpulannya, Sultan Mansur Shah I telah mengalami situasi digaibkan oleh Allah. Roh dan jasadnya dipisahkan. Rohnya berada di Gunung Jerai dan menjadi ketua para wali di sana. Jasadnya gaib juga dan kekal berada di Masjid Kota Lama Kanan. Wallahu a'lam. Jadi itu saja video untuk kali ini. Diharap dapat memberikan sedikit pendedahan kepada generasi kini dan akan datang. Juga memberikan sedikit maklumat kepada pengkaji dan peminat sejarah supaya dapat merungkaikan lagi sejarah ini. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan package-package tersebut. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.